Ya engkau. Kenapa? Apa dia? Oh, rindukan dia. Tak apalah, sabar. Sikit je lagi, nanti dapatlah dia. Betul tak? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali lagi dalam siri Alam dan Manusia. Saya amat berharap korang semua berada dalam keadaan sihat sejahtera di samping ahli keluarga yang tercinta. Saya doakan korang semua akan sentiasa dimurahkan rezeki dan dimudahkan segala urusan. Amin. Bagi korang yang baru terjumpa channel saya ini, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih berbanyak kerana sudi menonton. Dan jangan lupa subscribe jika channel saya ini berjaya menambat hati anda. Hari ini kita akan berkenalan bukan dengan haiwan, bukan dengan tumbuh-tumbuhan, tetapi dengan bulan. Sekitar 4.5 bilion tahun dahulu, bulan terbentuk selepas kejadian bumi. Terdapat beberapa teori yang menyatakan tentang pembentukan bulan ini, tetapi yang banyak diterima oleh ahli astronomi tentang bulan terbentuk hasil daripada sisa hentaman bumi dengan objek daripada cakrawala. Dikatakan bulan berasal daripada asteroid yang menghentam bumi lalu berkecai. Teras asteroid itu melantun semula ke angkasa dan terperangkap dengan graviti bumi. Akhirnya, teras itu membentuk satelit semula jadi bumi yang kita kenali sebagai bulan. Bercerita tentang graviti yang ada pada bulan, kekuatan graviti bulan hanya 1/6 daripada kekuatan graviti bumi. Maksudnya, jika seseorang itu mempunyai berat 66 kg di bumi, maka beratnya di bulan hanyalah 11 kg sahaja. Itu adalah salah satu cara yang efektif untuk meringankan berat badan. Macam saya. Bulan ini tiada sumber cahaya. Cahaya yang ada pada bulan ialah pantulan daripada cahaya matahari. Bulan mempunyai 1/4 garis pusat bumi, iaitu bersamaan dengan 3,476 km, hampir selebar negara China. Bulan ialah satelit kedua yang paling mampat selepas Ayu, sebuah satelit semula jadi Mushtari. Bulan mempunyai 8 fasa, bermula daripada anak bulan, sabit, separa, purnama baru, purnama lama, separa tua dan sabit tua. Fasa-fasa ini terjadi kerana pantulan cahaya daripada permukaan bulan yang terdedah dengan cahaya matahari. Kawasan yang cerah ialah kawasan yang terkena cahaya matahari, manakala kawasan yang gelap ialah kawasan yang tidak menerima cahaya matahari. Fasa bulan ini sebenarnya sangat penting untuk penentuan kalender lunar seperti takwim hijrah, tahun baru dalam kalender Islam. Selain itu juga ia menentukan air pasang surut, ikan timbul tenggelam, haiwan mengawan atau membiak dan sebagainya. Berikut adalah beberapa fakta berkenaan tentang bulan. Mari kita lihat fakta-fakta yang telah disediakan oleh penulis kali ini. Bulan berputar dari barat ke timur. Bulan beredar mengelilingi bumi mengikut arah lawan jam dan mengambil masa selama 27 hari 8 jam untuk mengelilingi bumi. Bulan juga memainkan peranan utamanya dalam fenomena air pasang surut melalui tarikan gravitinya. Oleh kerana bulan ini berputar pada paksinya, maka tarikan gravitinya turut mempengaruhi pergerakan air laut dan penghasilan ombak serta air pasang surut. Kalau korang nak tahu, sebenarnya kapal angkasa pertama yang mendarat di bulan bukanlah milik Amerika Syarikat. Janganlah korang rasa Amerika Syarikat tu, US tu hebat segala-galanya.
Kalau korang nak tahu, kapal angkasa yang pertama mendarat di bulan adalah milik Soviet Union ataupun kini lebih dikenali dengan Rusia yang bernama Luna One, mendarat pada tahun 1959. Hanya ada 12 orang sahaja yang pernah menjejakkan kaki ke bulan. Seperti mana yang kita tahu, manusia yang pertama menjejakkan kaki ke bulan adalah Neil Armstrong pada misi Apollo 11. Dan kali terakhir bulan dijejaki oleh manusia adalah pada tahun 1972, 3 tahun selepas Neil Armstrong menjejakkan kaki ke bulan. Sejak itu, bumi hanya dikunjungi oleh kenderaan tanpa pemandu. Okay, Neil, we can see you coming down the ladder now. I'm at the foot of the ladder. The LEM footpads are only impressed in the surface about 1 or 2 inches. I believe it's Charlie. Get ready, Johnny. Okay, let's go. Would you, Charlie? You got all your steering and get straight. Get me helping along. Ignition. Flat away, Houston. Vector good. We're burning flat. That's right. Looks good, bud. Bulan ni dia tak ada atmosfera. Ini bermakna permukaan bulan tidak dilindungi daripada sinaran kosmik, meteorit dan angin solar. Dan bulan juga mempunyai variasi suhu yang sangat besar. Kekurangan atmosfera ini bermakna tiada bunyi yang boleh didengari di bulan. Dan langit di bulan sentiasa kelihatan hitam. Oleh kerana bulan ni berhampiran dengan bumi, maka bulan juga turut menerima nasib yang sama seperti bumi, iaitu dihentam meteor, asteroid dan benda asing dari cakrawala. Sebenarnya kalau korang nak tahu, bulan ni lebih besar daripada Pluto. Kerana sains ini ada sebagai astronomi cuba mengkelaskan bulan ini sebagai planet dan bukannya sebagai satelit semula jadi. Tetapi akhirnya ahli astronomi bersetuju untuk menggugurkan status Pluto sebagai planet dan mengekalkan bulan sebagai satelit semula jadi bumi. Baik gerhananya sendiri ataupun gerhana matahari, bulan tetap memainkan peranannya sebagai objek yang terlibat selain daripada bumi dan matahari. Jika gerhana bulan, bumi berada di antara matahari dan bulan. Jika gerhana matahari, bulan pula berada di antara matahari dan bumi. Kalau korang nak tahu, hanya 59% sahaja permukaan bulan dapat dilihat daripada bumi. Hal ini disebabkan putaran bulan pada paksinya dan juga bumi pada masa yang sama berputar pada paksinya juga. Bahagian bulan yang tidak kelihatan inilah yang dikatakan sebagai the dark side of the moon. Seperti mana yang kita sedia maklum, Neil Armstrong merupakan manusia yang pertama menjejakkan kaki di bulan. Tetapi korang tahu tak, sebenarnya Neil Armstrong juga bukan saja memacakkan bendera Amerika Syarikat di bulan, tetapi Neil Armstrong juga turut membawa bendera-bendera kecil daripada negara-negara yang bersahabat dengan Amerika Syarikat, termasuklah Malaysia. Bendera-bendera itu disertakan dengan papan yang mengandungi kata-kata kemanusiaan. Papan itu diletakkan di bulan dan kemudiannya papan yang mengandungi bendera-bendera itu dibawa balik ke bumi. Beberapa bulan setelah itu, kerajaan Amerika Syarikat telah menghadiahkan negara-negara sahabat tersebut dengan bendera kecil dan juga seketul batu bulan sebagai tanda ingatan kepada negara-negara sahabatnya, termasuklah kita, Malaysia. Ini ada satu benda yang lawak. Ada satu kaji selidik ataupun survey yang dilakukan oleh Lowell Observatory pada tahun 1988. Survey itu menyatakan 13% respondennya benar-benar percaya bulan itu terbuat daripada keju.
Kalau korang nak tahu juga, sebenarnya bulan tu bukannya bulat, dia berbentuk seperti telur. Kenapa kita nampak bulat? Kerana bahagian lonjong itu menghadap ke bumi dan jadilah bulan kelihatan bulat ataupun sfera. Bercerita tentang misi Apollo 11, Presiden Amerika Syarikat ketika itu, Richard Nixon, telah pun menyediakan teks ucapannya sekiranya misi Apollo 11 ini menemui kegagalan. Tetapi untungnya misi itu berjaya. Setiap tahun bulan akan menjauhi bumi sebanyak 1.48 inci ataupun 3.76 cm. Terdapat gempa di bulan ataupun dalam istilah saintifiknya gempa bulan. Keadaannya sama seperti gempa bumi. Ianya bukan mitos ataupun legenda. Ianya nyata kerana peristiwa ini dicatatkan dalam kitab-kitab hadis karangan ulama-ulama hadis yang muktabar. Kisah ini terjadi apabila masyarakat kafir Quraisy meminta baginda Nabi Muhammad SAW untuk mendatangkan mukjizat dengan terbelahnya bulan. Lalu baginda pun berdiri, kemudian mengarahkan tangannya ke bulan. Lalu bulan pun terbelah dua. Satu bahagian di atas gunung dan bahagian lainnya di gunung yang lain. Kisah pembelahan bulan ini bukanlah terjadi sekali, tetapi terjadi dua kali. Kali pertama berlaku di Mina dan kali kedua berlaku di Mekah. Dalam minta mukjizat, dituduh pula ahli sihir. Itulah dugaan baginda Nabi Muhammad SAW dalam usaha menyebarkan Islam ketika itu. Sebagai maklumat tambahan, terdapat pendapat yang menyatakan sinar wajah Nabi Muhammad SAW lebih indah daripada cahaya bulan purnama. Jadi kalau korang tengok bulan, ketahuilah bahawa sinar wajah Nabi Muhammad SAW itu adalah lebih indah daripada sinaran cahaya bulan purnama. Saya tidak bercadang untuk membicarakan tentang teori konspirasi ini kerana ada ramai YouTuber dan content creator di luar sana yang telah membincangkan tentang konspirasi ini. Saya cuma nak maklumkan terdapat beberapa ilmuwan dan juga karyawan yang mempertikaikan tentang kebenaran misi Apollo 11 ini. Korang boleh buat carian di YouTube tentang teori konspirasi ini. Korang boleh rujuk mana-mana yang korang rasa sesuai untuk korang fahami. Kuih bulan adalah kuih tradisional Cina. Ia dimakan semasa perayaan pertengahan musim luruh. Perayaan tersebut merupakan perayaan menyambut kemenangan orang Cina menumpaskan penjajah Mongol pada akhir dinasti Yuan. Allahyarham Tan Sri P. Ramlee juga turut mendedikasikan bulan dalam lagu-lagunya. Yang paling popular sekali ialah lagu Engkau Laksana Bulan dalam filem Penarik Beca yang dilakukan dan arahan pertama Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Lagu ini sangat popular di sekitar rantau Asia Tenggara. Malahan ada juga penyanyi di Thailand yang mengalih bahasa lagu ini ke bahasa Siam. Saya mohon maaf kerana saya tak jumpa versi Engkau Laksana Bulan dalam bahasa Siam ini di YouTube. Saya minta maaf kerana saya tak jumpa sebab dulu saya memang dengar lagu ni dalam YouTube. Jika anda yang kebetulan memang tahu lagu ni, boleh kongsikan pautannya di ruangan komen di bawah. Ada juga, tak apa, kita layan sebab ada bulan. Sailor Moon dikenali di Jepun sebagai Pretty Soldier Sailor Moon, siri televisyen anime yang dihasilkan oleh Toei Animation menggunakan motif Super Sentai pada tahun 1992. Siri ini berdasarkan manga ataupun komik judul yang sama yang telah ditulis oleh Naoko Takeuchi yang diterbitkan pada tahun 1991 sehingga 1997 di Nakayoshi.
Sailor Moon kali pertama ditayangkan di TV Jepun di TV Asahi dari 7 Mac 1992 hingga 8 Februari 1997. Kemudian ia merebak ke seluruh dunia termasuk Amerika Syarikat, Australia, Eropah, Amerika Latin dan juga negara kita. Sejujurnya, saya memang suka lagu tema untuk siri anime ini. Moonwalk menjadi popular di seluruh dunia berikutan. Tarian Moonwalk ini dilakukan oleh Michael Jackson semasa persembahan Billie Jean dalam Motown 25 Yesterday, Today, Forever yang disiarkan pada 16 Mei 1983. Michael Jackson telah dikreditkan sebagai menamakan semula tarian backslide ke Moonwalk dan ia menjadi gerakan ikoniknya. Kerana simboliknya bulan dengan masyarakat Melayu, maka terbilah beberapa peribahasa yang menggunakan bulan sebagai perumpamaan. Contohnya bagai bulan dan matahari, bagai pungguk rindukan bulan, bagai bulan kesiangan, bagai bulan jatuh ke riba dan sebagainya. Terdapat juga beberapa kosakata yang wujud berdasarkan perkataan bulan, seperti awal bulan, cukup bulan, tengah bulan, bulan terang, bulan gelap, gerhana bulan, bulan timbul, bulan tenggelam, datang bulan, hari bulan, bulan depan, bulan belakang. Mana ada bulan belakang? Malam Jumaat Kliwon adalah malam Jumaat yang bertepatan dengan fenomena bulan purnama. Waktu inilah uji nyali, uji ilmu ataupun asal ilmu bagi kebanyakan penuntut ilmu kebatinan dilakukan. Namun itu hanyalah cerita masyarakat setempat saja. Sejauh mana kebenaran dan juga keistimewaan hanya Allah Subhanahu Wa Taala jugalah yang mengetahui. Pada saya, bulan purnama boleh dijadikan satu terapi psikologi untuk menenangkan fikiran, sama seperti terapi air terjun. Dengan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, maka janganlah kita mensia-siakan ciptaannya ini. Walaupun bulan tu jauh, ia tetap memberi manfaat kepada manusia. Masih banyak rahsia tentang bulan yang belum terungkai. Jadi saya berdoa agar ada saintis-saintis Malaysia menjadi di antara orang pertama yang membuka rahsia tentang bulan. Amin. Jika anda suka video ini, jangan lupa tekan like. Jika anda ingin mengikuti video-video terkini daripada channel saya, jangan lupa tekan subscribe. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa tekan butang share dan kongsikan dengan rakan-rakan anda yang lain. Terima kasih kerana sudi menonton. Jika ada ralat fakta ataupun salah info dalam video ini, jangan lupa maklumkan di ruangan komen di bawah. Itu saja untuk hari ini, sehingga kita berjumpa di siri alam dan manusia yang lain. Sekian, terima kasih.